pada masa tu Omar ni minta maaf lah pada lelaki tu. Dia kata, maaf lah bang, tadi saya bawa kereta macam tu sebab sebenarnya saya tengah duk mengelak mayat-mayat yang saya nampak dekat atas jalan tu. Lepas tu lelaki tu pun tanya Omar ni, mayat? Mayat apa yang abang nampak? Tak ada mayat pun tadi dekat atas jalan tu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu pengalaman seram yang dilalui oleh seorang lelaki sepanjang melalui jalan terowong menora menuju ke Gua Tempurung. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Seperti biasa, sebelum Pika memulakan sesuatu kisah tu, Pika akan explain dulu serba sedikit tentang watak utama dalam sesuatu kisah tu. Dan untuk kisah pada malam ni, watak utamanya adalah Omar. Omar ni dia kerja dekat Johor dan dia ni telah pun berkeluarga. Pada satu musim sekolah ni, kebiasaannya memang dia akan hantar family dia untuk balik bercuti lah dekat kampung halaman diorang yang terletak di Arau Perlis. Jadi masa tu cuti sekolah. So dia ni pun bawa lah family dia ni balik ke sana. Dan disebabkan oleh dia ni masih lagi bekerja dekat Johor kan. So dia selalunya akan tinggalkan family dia dekat situ. Dan dia akan balik dululah dekat Johor untuk kerja. Dan bila dekat nak buka sekolah semua tu, barulah dia akan pergi balik dekat Arau Perlis tu untuk ambil balik family dia ni. Nak dijadikan cerita, pada satu musim cuti sekolah ni, dia pergi hantarlah family dia dekat Arau Perlis tu. Dan biasanya memang dia akan spend masa dekat sana selama beberapa hari lah sebelum dia patah balik semula ke Johor di atas tuntutan kerja. So, keesokannya tu sepatutnya adalah hari dia bertolak daripada Arau ke Johor. Tetapi malangnya pada malam tu, sehari sebelum dia bertolak tu kan, dia telah pun terlibat dalam satu kemalangan kecil yang mana kereta dia ni telah masuk dalam kawasan sawah, macam kawasan parit kecil macam tu. Omar ni tak adalah mengalami sebarang luka yang serius ke apa, tak ada. Kereta dia pun tak adalah teruk pun, yang ada cuma macam calar dekat bahagian depan macam tu je lah. Jadi disebabkan pada masa kemalangan tu dah waktu malam kan. So memang susah jugalah untuk panggil orang, tarik kereta dan sebagainya. Lagipun dia kan dekat kawasan perkampungan macam tu. Jadi dia ni pun baliklah semula ke rumah dia dan dia tinggalkan je lah kereta dia tu dekat kawasan yang dia kemalangan dekat tepi sawah tu tadi. Pagi esoknya dia pun pergilah panggil orang untuk tarik kereta dia kan. Lepas tu dia pun bawa lah kereta tu pergi dekat bengkel untuk check lah sekiranya ada sebarang kerosakan yang serius pada kereta tu. Tapi Alhamdulillah sebab kereta dia cuma macam calar-calar macam tu je. Dan mekanik dekat bengkel tu pun cakap yang kereta dia ni selamat lah untuk dia bawa pulang ke Johor pada hari tu. Jadi selepas dah selesai semua, petang tu juga Omar ni bertolak daripada Arau Perlis menuju ke Johor. Bila dia ni bertolak pada waktu petang kan, dia sampai dekat kawasan terowong menora ni yang kita tahu kawasan yang memang agak keras tu kan. Dia sampai dekat sana lebih kurang pukul 8 malam. Dan dekat sinilah bermulanya kejadian-kejadian seram yang menimpa dekat si Omar ni. Kata dia, sejurus selepas dia masuk dekat dalam kawasan terowong menora tu kan, sekali dia dapat dengar suara yang memanggil, Abang, halus je. Suara perempuan. Tapi bukanlah suara isteri dia ataupun suara yang dia kenal. Sebab kata dia, suara tu macam satu suara yang sangat lembut, halus dan macam menggoda macam tu. Masa ni, Omar ni dia tengah duk syok dengan lagu Hindustan tau. Jadi dia pun perlahankan radio. Dia pun cubalah mengamati suara yang memanggil nama dia dengan panggil abang macam tu kan. Dia tengok tingkap semua memang dah tutup rapat dah. Lepas tu sesekali dia tengoklah dekat side mirror. Memang masa tu cuma dia je yang menggunakan terowong menora tu. Sesekali je dia akan macam berselisih lah dengan kereta daripada arah depan macam tu kan. Lepas tu masa ni dia dah mula rasa macam seram tau. Jadi bila dah rasa seram tu, dengan dia dah mula rasa macam, aku rasa macam ni bukan suara orang ni yang panggil nama dia semua tu kan. Jadi dia pun tukar lah. Kan tadi dia dengar lagu Hindustan kan. Lepas tu dia tukar daripada Hindustan tu dia tutup. Lepas tu dia mulalah membacalah apa yang patut kan. Lepas tu dia punya kelajuan tu memang agak tinggi jugalah. Sebab kalau boleh
Omar ni dia nak cepat-cepat keluar daripada kawasan terowong menora tu. Kemudian Alhamdulillah dia berjayalah keluar daripada terowong menora tu. Diingatkan yang gangguan tu berhenti dekat situ je lah kan. Tetapi malangnya bila dia menghampiri dekat kawasan Gua Tempurung, ada lagi satu kejadian seram yang berlaku dekat Omar ni. Yang mana daripada jauh dia nampak macam ada satu susuk tubuh wanita yang melintas jalan. Lepas tu dia cuba untuk memberhentikan kereta Omar ni, macam seolah-olah orang yang baru sahaja lepas terlibat satu kemalangan. Lepas tu dia macam nak minta tolong dengan Omar ni. Mula-mula Omar ni dia cuba untuk memperlahankan kereta dia sebab dia macam nak tolong lah kan perempuan tu. Tetapi bila dia tengok keadaan perempuan tu, barulah dia sedar, aku rasa macam ni bukanlah manusia betul. Kata Omar, mustahil untuk seorang wanita ataupun seorang manusia biasa untuk seolah-olah macam terbang tau dekat depan kereta dia tu. Melintas laju je. Lepas tu bila dia tengok keadaan perempuan tu pula, baju dia compang-camping, lepas tu penuh dengan macam berlumuran darah macam tu. Jadi Omar ni pun bila dia dah mula rasa macam ni benda ni bukan manusia kan. Masa tu teruslah dia pun pecut kenderaan dia tu. Bila dia bawa laju tu kan, masa ni dia dapat dengar suara macam perempuan mengilai tau. Bunyi daripada belakang, mungkin benda tu tadilah kot yang mengilai tu. Dan bila dia pandang je ke depan kan, sekali dia tengok dekat atas jalan raya tu, masa dia tengah mandu tu kan, dia tengok penuh dengan mayat tau. Macam seolah-olah mayat bergelimpangan dekat atas jalan tu. Dan sesekali dia terpaksa macam mengelak untuk daripada terlanggar mayat-mayat yang ada dekat atas jalan tu. Lepas tu tiba-tiba dia ni dapat macam kembali semula ke dunia realiti ni bila dia dapat dengar bunyi horn yang sangat kuat daripada belakang. Rupa-rupanya horn tu adalah daripada horn sebuah bas yang cuba untuk memotong Omar ni. Lepas tu pada masa yang sama juga, bas tu tadi yang potong Omar tu kan, dia macam bagi horn lagi sekali lah sebab tak tahulah Omar masa ni dia rasa macam sama ada horn daripada bas tu untuk bagi warning ataupun untuk macam marah dekat Omar ni sebab bawa kereta macam tu kan, kejap kiri, kejap kanan. Lepas tu Omar ni pun sekadar bagi horn balik lah dekat bas tu macam tanda terima kasih ke macam tu lah kan. So masa ni Omar ni dia mula rasa tak sedap hati tau sebab yelah dengan gangguan daripada terowong menora, lepas tu nampak mayat, nampak perempuan tadi dekat atas jalan tu semua. So masa ni Omar ni nak tak nak dia terpaksa lagi lah meneruskan perjalanan dia sebab esok kan dia kerja. So Omar ni pun dia berhentilah dekat satu R&R yang terdekat ni sebab bagi dia lebih baik kalau dia macam take 5 lah. Minum dulu, makan dulu, solat dulu kan. Supaya perjalanan dia tu lebih lancar lah. Tak adalah macam gangguan yang teruk sangat macam tadi tu. Jadi bila Omar ni dia dah selesai makan, minum, solat semua dekat kawasan R&R tu, dia pun nak meneruskan perjalanan lah. So bila dia masuk dalam kereta dia, baru je dia nak start enjin kereta dia ni, sekali ada seorang lelaki ni yang dia tak kenal ketuk tingkap kereta dia. Lepas tu Omar ni macam pelik lah, siapa pula lelaki ni kan. Lepas tu lelaki tu pun cakap lah dekat Omar ni, dia kata, "Abang, lain kali jangan memandu macam tu tau. Bahaya sangat cara abang bawa kereta tadi." Lepas tu bila Omar fikir balik, barulah dia tahu, oh rupanya lelaki yang dekat luar tu pemandu bas yang horn dia daripada belakang tadi kan, yang Pika bagi tahu potong dia tu semua. Lepas tu Omar ni cakap lah dekat lelaki tu. Dia kata maaf lah dia bawa dengan cara macam tu kan. Kejap kiri, kejap kanan apa semua tu. Sebab sebenarnya dia tengah duk mengelak mayat-mayat yang dia nampak dekat atas jalan tu. Jadi bila Omar ni cakap macam tu, laki tu pun, pemandu bas ekspres tu pun cakap lah dekat Omar ni, mayat? Mayat apa yang abang cakap ni? Tak ada mayat pun tadi dekat sepanjang perjalanan tu. Kemudian pada masa yang sama juga, pemandu bas tu pun cakap lah dekat Omar ni, abang, saya rasa abang ni mungkin kena macam gangguan gitulah kot. Sebab dia kata kawasan tu yang dia orang lalu tu tadi memang kawasan yang keras. Jadi kalau boleh lepas ni abang lebih berhati-hatilah. Tak apa, next time tak payahlah memandu seorang diri. Bahaya bang sebab kawasan tu memang keras sangat. Ramai orang tahu yang kawasan tu memang kawasan yang keras. Jadi abang bawa kereta lepas ni hati-hatilah sikit. Itulah pesan pemandu bas tu dekat Omar ni tadi.
Lepas tu kan, Omar cakap gangguan yang dia terima sepanjang perjalanan tu tak habis sampai situ je tau. Sebab memang sepanjang perjalanan dia nak sampai ke Johor tu, memang selalu sangat. Dia kadang-kadang dia bau macam bau kemenyan, kadang-kadang dia bau macam bau busuk, bau hanyir. Lepas tu ada juga kadang-kadang dia terdengar suara seperti memanggil-manggil nama dia. Tak pun memanggil macam abang, abang macam tu. Masa ni Omar ni ada juga dia terdetik macam nak tinggalkan je kereta dia dekat tepi jalan. Lepas tu naik bas balik ke Johor kan. Sebab banyak sangat gangguan yang menimpa dia masa sepanjang dia memandu seorang diri tu. Tapi nak tak nak dia terpaksa teruskan je lah perjalanan dia kan. Lepas tu dia ni mungkin dalam keadaan takut tapi macam geram lah kan dengan benda tu yang duk mengganggu dia sepanjang perjalanan tu. So Omar ni pun bagilah warning dekat benda tu. Dia masa dia memandu tu dia cakap lah, engkau kalau kau nak menumpang dalam kereta aku, kau tumpang lah elok-elok. Tak payahlah buat hal. Kan. Lepas tu masa tu Omar kata sesekali kan dia dapat dengar bunyi macam ada budak tau ketawa dekat belakang ataupun macam budak tengah bergaduh macam tu. So Omar ni macam aduh lah benda tu bukan setakat seekor dua tapi dia macam seolah-olah bawa satu family berkampung dekat dalam kereta Omar ni. Jadi harapan Omar ni semoga bila dia sampai saja dekat Johor benda tu dah tak adalah kan sebarang gangguan yang berlaku dekat dia dengan kereta dan sebagainya ni. Tetapi malangnya tak sebab walaupun bila dia sampai dekat Johor, contohlah kan, bila dia masuk je dekat dalam kereta dia, memang dia dapat bau sama ada bau kemenyan tak pun bau busuk hanyir. Lepas tu bila kawan dia tumpang kereta dia ke apa, pun dapat bau yang sama juga. Lepas tu bila dia pergi ambil anak-anak dia, isteri dia semua kan, pun kadang-kadang dia orang dapat bau benda yang sama, iaitu bau yang sangat-sangat busuk dekat dalam kereta Omar ni. Jadi di atas nasihat kawan-kawan Omar yang mungkin diorang pun rasa pelik kan kenapa kereta Omar ni mengeluarkan bau yang busuk hanya bau kemenyan semua tu. Jadi diorang ni pun bagilah nasihat dekat Omar untuk bawa kereta tu pergilah macam berubat. Pergi jumpa dengan seorang pakcik tua ni yang mungkin dia ni ada macam ilmu perubatan lah untuk tengok kan mungkin dia boleh berinteraksi dengan makhluk halus ke. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu pakcik ni pun pergilah dekat kereta tu dan pakcik tu pun macam berinteraksi tau dengan sesuatu dekat dalam kereta tu. Kemudian pakcik ni pun datanglah semula dekat Omar. Dia pun cakap sebenarnya makhluk yang ada dekat dalam kereta Omar ni bukan satu tapi macam satu family. Macam satu keluarga berkampung dekat dalam kereta tu. Lepas tu pakcik tu juga bagi tahu dekat Omar sebenarnya makhluk tu tadi semua tu bukannya datang daripada terowong menora ataupun kawasan gua tempurung yang keras tu. Rupa-rupanya makhluk tu satu family tu dah ada dekat dalam kereta Omar ni masa kereta Omar ni aksiden. Ingat tak yang dia jatuh dekat kawasan Parit yang dia terpaksa tinggalkan kereta dia tu kan. Rupa-rupanya pada malam tu makhluk tu semua satu family pindah dekat dalam kereta Omar ni. Kebetulan pula bila Omar ni lalu kawasan terowong menora, lepas tu kawasan gua tempurung tu, benda tu lah yang duk mengusik si Omar ni. Sebab rupa-rupanya diorang ni macam dah berkenan pula dengan kereta Omar tu. Lepas tu pula pakcik tu turut pesan lah dekat Omar ni. Lain kali selalu pasang ayat-ayat suci Al-Quran lah dekat dalam kereta ni. Sebab pakcik tu tahu Omar ni suka pasang lagu Hindustan. Jadi pakcik tu pun cakap lah dekat Omar, lain kali tak payahlah pasang muzik-muzik yang macam tu kan. Sebab makhluk halus, jin apa semua ni dia lagi suka dengan bunyi-bunyi macam benda yang mengasyikkan lah. Bunyi-bunyi gendang semua tu. Tu yang buatkan dia orang lagi suka berkampung dekat dalam kereta kau ni. Cuba kalau kau pasang ayat-ayat suci Al-Quran kan, pasang zikir ke, of course lah benda tu tak suka duduk dalam kereta kau ni. Jadi lepas daripada kejadian tu, alhamdulillah lah kereta Omar ni tak ada lagi sebarang gangguan, tak ada lagi dengar suara budak ke, bau busuk ke apa, dah tak ada. Alhamdulillah. Jadi macam mana pandangan korang dengan kisah yang dikongsikan oleh Omar tadi? Seram tak? Apa pun memang Pika nak sangat tahu apa pandangan korang tentang kisah yang Pika ceritakan kali ni. Dan korang bolehlah komen di bawah. Dan seperti biasalah, kalau let's say dekat sini ada antara korang ni yang pernah mengalami pengalaman seram sepanjang melalui jalan terowong menora ataupun kawasan gua tempurung tu,
bolehlah juga kongsikan dekat Pika di bawah. So, sebelum Pika menutup kisah kali ini, seperti biasalah, tolonglah support Pika dengan tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Dan juga kalau let's say ada sebarang kisah-kisah seram yang korang nak Pika kongsikan dekat semua viewers yang lain, boleh juga korang email yang mana Pika letakkan email dekat description di bawah. So, apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So, see you soon. Bye.